Ini Rick. Dia tidak mahu dirakam hari ini, tetapi awak menekan main sekali lagi dan kini mereka mengurungnya di dalam sauna kayu. Suhu di dalam 120 darjah. Ini adalah perlawanan akhir kejuaraan yang aneh. Sesiapa yang dapat bertahan paling lama di dalam bilik wap akan menang. Para peserta tegas, para hakim memerhati melalui kaca dan sejak saat-saat pertama, wajah Rick berpeluh dan tekaknya terasa pedih akibat kepanasan kering. Minit pertama berlalu, suhu badan Rick meningkat melebihi 38. Peluh mengalir, tetapi ia tidak membantu. Ia serta-merta menyejat tanpa berpeluang untuk menyejukkan kulitnya. Udara kering seperti kertas. Sukar untuk bernafas, setiap nafas menyengat dan membakar. Nadi dan pernafasannya semakin laju dan Rick mula menjadi gementar. Pada minit kedua, dia tersentak rantai logam yang cepat panas membakarnya. Logam menghantar haba lebih cepat daripada kulit dan rasa terbakar tidak dapat dielakkan. Rick menarik rantai itu ketat, tetapi terdapat tanda merah di tangannya. Pada minit ketiga, dia memutuskan untuk menurunkannya. Sebenarnya lebih mudah di sana, udara panas terkumpul berhampiran siling dan semakin rendah anda berada, semakin sejuk. Di aras lantai, lebih mudah untuk bernafas dan haba kurang ketara. Tetapi suara hakim kedengaran melalui pembesar suara tidak lagi turun. Rick kembali ke permukaan. Peraturan tetap peraturan. 5 minit berlalu. Setiap nafas terasa seperti besi pemateri. Membran mukus di dalamnya sudah merengsa, menjadikannya sukar untuk bercakap. Suaranya serak, jantungnya berdegup kencang dan whistle nipis berdering di telinganya. Nadinya tidak menentu dan lawannya masih tidak bergerak, yang lebih menakutkan Rick. Rick mencapai telefonnya untuk mengalihkan perhatiannya, tetapi skrin serta-merta menjadi gelap dan selongsongnya bengkok akibat kepanasan. Dalam neraka ini, teknologi enggan berfungsi. Pada minit ke-6, Rick memutuskan untuk mengakali semua orang dan mengeluarkan kipas poket. Aliran udara membakar mukanya. Angin di sauna panas bukan menyejukkan, tetapi mempercepatkan dehidrasi dan pemanasan. Semua yang kelihatan logik di sini berfungsi secara terbalik. 7 minit telah berlalu dan Rick tidak lagi dapat berfikir dengan jelas. Dia rasa seperti berada di dalam periuk dan lawannya seperti kaki ayam. Rick tidak lagi dapat membezakan antara realiti dan imajinasi. Dia hanya bertahan. Tubuhnya mula mengalah, satu demi satu. Pertama, kulit dan saluran superficial, ia tidak lagi menghantar haba. Kemudian otak, bengkak muncul, koordinasi dan perhatian hilang. Seterusnya datang jantung, nadi menjadi tidak menentu, pergerakan tersentak-sentak. Perut berdegup kencang seperti cerek. Buah pinggang mengalami dehidrasi. Badan secara beransur-ansur gagal, sistem demi sistem, seolah-olah lampu sedang dimatikan dari bilik ke bilik. Menjelang minit ke-8, peluh berhenti sepenuhnya. Kulit menjadi kering, bibir merekah dan dahaga terasa seperti berkarat. Ini bukanlah penyesuaian, ia adalah kegagalan sistem penyejukan. Tubuh tidak lagi dapat bertahan. Setiap pergerakan adalah satu perjuangan. Segalanya menjadi mudah. Tarik nafas, hembus nafas dan jangan melecuk. Rick mencapai krim dan menyapunya di wajahnya, berfikir ia akan memudahkan keadaan. Tetapi lapisan berminyak itu segera menangkap haba, menggelegak dan membakar. Dalam kehidupan biasa, krim adalah perlindungan, tetapi di sini ia seperti minyak di atas kuali yang panas. Tubuh menjerit meminta tolong, tetapi menerima satu lagi lapisan haba yang terik. Jika suhu badan meningkat melebihi 38, tekanan haba akan berlaku. 40 darjah dan badan hilang kawalan. Dan pada suhu 42, kematian berlaku jika dia tidak menyejukkan badan tepat pada masanya. Rick semakin kesuntukan masa. Pada minit ke-9, dia hilang keseimbangan dan jatuh dari rak. Semasa dia berbaring di atas papan, lawannya jatuh di sebelahnya. Kedua-duanya terbaring tidak bergerak dan pemasa terus berdetik. Tetapi ini bukan lagi permainan. Pintu tiba-tiba terbuka dan pengadil yang memakai sut termal bergegas masuk. Mereka menangkap Rick dan mengheretnya ke arah pintu keluar. Wap berkepul-kepul dari dalam dan genangan peluh mengalir di atas lantai. Tiada siapa yang berseronok di kejohanan yang tidak masuk akal ini lagi. Mereka membaringkan Rick di atas lantai yang sejuk dan cuba menyedarkannya. Perkara yang paling penting sekarang ialah menyejukkan terasnya dan melakukannya lebih cepat sebelum organnya menderita. Air sejuk mencurah ke leher, dada, ketiak dan dahinya, tempat paling banyak darah mengalir. Rick tersentak yang bermaksud dia akan hidup dan terdapat kes yang lebih teruk. Di Finland, di kejohanan sauna, salah seorang finalis meninggal dunia selepas 6 minit pada suhu 110 darjah. Dia mengalami melecut teruk pada saluran pernafasan dan kulitnya. Suhu badannya melebihi 42 darjah. Peserta kedua terselamat, tetapi kejohanan itu ditutup selama-lamanya. Dan inilah Rick kita, terbaring di bilik hospital, lengan dan bahunya dibalut. Krim penyembuhan berada di bibirnya dan cecair jernih menitis ke dalam uratnya.
Dia berbisik perlahan bahawa dia tidak akan berasa sejuk lagi dan meminta orang ramai untuk tidak mengulangi kesilapannya, tetapi sebaliknya melanggan saluran itu.